Bagaimana kuasa doa itu bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. 现在要问的，祷告的能力如何在我们的信徒们的生活中运作呢？ Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai ayat 20 yang kita baca hari ini setidaknya memberikan kita 3 jawaban penting atas pertanyaan yang penting. 刚才念过的经文最起码给我们3个答案。 Yang pertama, kuasa doa bekerja di dalam segala aspek penderitaan hidup kita. 祷告在我们苦难中的所攀演的角色，它的 Yang 运作。 kedua, kuasa doa bekerja di dalam segala pergumulan bangsa kita. 祷告在我们国家民族所面对的困难中运作。 Dan yang ketiga, kuasa doa bekerja di dalam menjangkau orang yang terhilang. 祷告的能 bagi 力 Kristus. 能够去得着那些世上的人，还没有认识耶稣的人。 Nah, karenanya mari sama-sama kita hafalkan Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sama-sama. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian Alkitab kita dari Yakobus pasal 5, Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 20. 我们翻开雅各书第5章，我们要从13节看到第20节。 Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. 雅各书第5章13一直到第20节。 Nah, untuk menghemat waktu kita tidak akan membaca semuanya, tetapi kita akan membaca ayat 16 bagian B saja, ayat 16 bagian B. 我们注重看16节的下半节。 Terlebih dahulu saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian di dalam bahasa Mandarin bersama dengan Pak Johan. Begini kata firman Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. 一人祈祷所发的力量是大有功效的。 Saudara-saudara, mungkin kita sering mendengar atau setidaknya kita pernah mendengar satu ungkapan yang mengatakan banyak berdoa, banyak kuasa. 我们常常听见一句话说，就是祷告多能力， Sedikit berdoa, sedikit kuasa. 少祷告就少能力， Tidak berdoa, tidak ada kuasa. 不祷告就无能力。 Ayo sama-sama kita ulangi. 我们重复念： Banyak berdoa, banyak kuasa. 多祷告多能力， Sedikit berdoa, sedikit kuasa. 少祷告少能力， Tidak berdoa, tidak ada kuasa. 不祷告就无能力。 Saudara-saudara, ungkapan ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya peranan doa di dalam kehidupan kita sebagai orang 这 percaya. 句话告诉我们，祷告在我们信徒的这个生活上是何等重要的事。 Ungkapan ini menunjukkan atau mengajarkan kepada kita betapa besarnya pengaruh doa, kuasa doa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya 教 kepada 导 Tuhan. 我们祷告的能力，祷告的影响是何等的大。 Nah, karenanya tidak berlebihan kalau kita sering mendengar satu ungkapan yang mengatakan bahwa doa adalah nafas orang percaya. 所以我们也常常听见一句话说，祷告就是信徒的呼吸。 Saudara-saudara, karena secara sederhana doa itu bisa kita pahami sebagai persekutuan atau komunikasi kita dengan Tuhan, sang sumber kehidupan. 祷告是信徒与我们的主，就是生命的源头的团契以及沟通。 Jadi doa itu secara sederhana bisa kita artikan sebagai persekutuan atau komunikasi kita dengan Tuhan, sang sumber kehidupan. 也就是说，祷告是我们与我们的主的团契以及沟通。 Saudara-saudara, demikianlah The International Standard Bible Encyclopedia mendefinisikan doa.
所以有一本圣经翻译本，他给祷告做了一个定义。 Jadi doa itu adalah satu aktivitas kita berkomunikasi dan bersekutu dengan Tuhan Sang Sumber kehidupan itu. 说祷告就是我们与生命的源头，我们的主的沟通以及团契。 Nah, itulah sebabnya mengapa doa itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya 所以 kepada 为什么 Tuhan. 说祷告在信徒们的生活中是那么重要的事呢？ Itulah yang menunjukkan kepada kita mengapa kita banyak berdoa, banyak kuasa, sedikit berdoa, sedikit kuasa, tidak berdoa, kita tidak memiliki 所以这就告诉我们，为什么刚才说到多祷告就多能力，少祷告就少能力，不祷告就无能力呢？ besarnya kuasa doa di dalam berbagai aspek kehidupan orang percaya, itulah yang digambarkan oleh Rasul Yakobus di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai ayat 20 yang sudah sama-sama kita baca pada hari ini. 刚才我们念过的雅各书5章13到20节就告诉我们，祷告在基督徒的生活中的各个层面都有很大的影响。 Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B yang kita baca tadi, Alkitab mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. 16节，一人祈祷所发的力量是大有功效的。 Saudara-saudara, Alkitab jelas mengatakan kepada kita ada kuasa di dalam orang yang telah dibenarkan oleh Kristus. 弟兄姐妹，圣经告诉我们说到一人的祷告是有能力的。 Saudara-saudara, siapa orang benar? 所谓的一人是谁呢？ Orang benar adalah orang berdosa yang telah dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus melalui kematian Yesus Kristus sebagai orang benar di atas kayu salib untuk membenarkan kita orang yang berdosa. 就是借着耶稣基督，他是义人，他死在十字架上，让我们这些罪人能够称义，成为义人。 Jadi secara sederhananya orang benar adalah kita ini, orang-orang yang berdosa, tetapi kita sudah dibenarkan oleh Allah di dalam dan melalui Yesus 所 Kristus. 以说到义人，就是我们这些人，我们已经在基督里面称义了。 Nah, saya percaya kita semua yang hadir di dalam ibadah pada hari ini, baik secara onsite di gedung gereja ini maupun bagi jemaat yang mengikutinya hari ini secara live streaming di rumah kita masing-masing. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. Karena kita sudah menaruh iman kita kepada Yesus yang mati untuk menebus dosa dan sudah bangkit dari antara orang mati. 相信我们今天在这里线下线上的弟兄姐妹们，都是已经在耶稣基督里称义的人。 Amin. Yakin bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus? 你确信你是一位义人吗？ Yakin? Ya, puji Tuhan, harus yakin. 我们应该确信。 Nah, saudara, kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan 若是 oleh 我 Allah di 们 dalam 确 Kristus, 信我们是在基督里称义的人， kita juga harus menyadari ada kuasa di dalam doa kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Kristus. 我们也应该确信我们身为义人，我们的祷告是有能力 Ada 的， kuasa di dalam doa kita. 在我们的祷告里面有能力。 Nah, karenanya pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kuasa doa itu bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. 现在要问的，祷告的能力如何在我们的信徒们的生活中运作呢？ Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai ayat 20 yang kita baca hari ini setidaknya memberikan kita 3 jawaban penting atas pertanyaan yang penting. 刚才念过的经文最起码给我们3个答案。 Jawaban yang pertama, 第一个答案， kuasa doa bekerja dalam segala aspek penderitaan hidup kita. 祷告的能力是在我们信徒遇见苦难的时候，才能够选出他的能力的。 Saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai ayat 16 bagian A. 可以从13节到16节看见这件事。 Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 Alkitab berkata,
Kalau ada di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. 13节，你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂。 Saudara, ini bunyi ayat 13 di dalam terjemahan Alkitab kita bahasa Indonesia. 那是在英语文圣经翻译本里面。 Nah, di dalam bahasa aslinya, konstruksi ayat ini berbentuk pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban. 在原文里面，它的结构是有问有答。 Nah, kalau saya terjemahkan secara harafiah berbunyi demikian. Apakah ada seorang di antara kamu yang menderita? Tanda tanya. Dijawab, iya harus berdoa. Lalu ditanya lagi, apakah seorang di antara kamu berbahagia? Lalu dijawab, baiklah ia menaikkan nyanyian pujian. 原文里面的构造是这样的：你们中间有受苦的吗？他就应该祷告；有喜乐的吗？他就应该歌颂。 Saudara, konstruksi atau bangunan kalimat seperti ini memperjelas bahwa jawaban bagi penderitaan hidup manusia adalah doa. 这个结构就告诉我们说，我们若是遭遇苦难的话，我们就应该祷告。 Demikian juga sebaliknya, respon kita terhadap kebahagiaan adalah memuji Tuhan. 我们对喜乐的反应也是说到应该是歌颂的。 Jadi sederhananya kalau kita mau katakan dengan bahasa yang sederhana, Alkitab ingin mengatakan kalau kamu menderita, doa. Kalau kamu bahagia, puji Tuhan. 你们遭受苦难就祷告吧。那么你们有喜乐的时候，就应该歌颂赞美上帝。 Saudara-saudara, kata menderita di dalam ayat 13 ini berarti menderita di dalam berbagai pergumulan atau masalah yang sulit atau masalah yang besar. 这里说到受苦，是说到我们受很大的苦难。 Dengan kata lain, Alkitab ingin mengatakan kepada kita bahwa jawaban atas segala penderitaan atau pergumulan kita, sesulit atau seberat apapun, adalah berdoa. 我们无论遭遇任何大的苦难或者这个挣扎，我们都应该祷告。 Nah, hal ini yang kemudian dicontohkan oleh Rasul Yakobus di dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-15. 14节、15节，雅各举出了他的例子。 Alkitab mengatakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa orang yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. 14节，雅各说：“你们中间有病了的呢，他就应该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告，出于信心的祈祷，要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。” Saudara, dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa doa bukan saja menjadi jawaban atas penderitaan yang disebabkan oleh penyakit fisik kita. 我们这里从这两节可以看见，我们遭受的苦难，不但是我们肉体的软弱， di mana Allah dapat memakai doa kita sebagai sarana untuk menyembuhkan penyakit fisik kita. 以至于神可以借着祷告来医治我们肉体的软弱，就是生病、疾病。 Tetapi doa juga merupakan jawaban atas penderitaan karena penyakit rohani kita, yaitu dosa kita di hadapan Allah. 祷告也能够医治我们属灵的病，那就是我们所犯的过犯，我们的罪。 Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana kuasa doa itu bekerja di dalam segala aspek kehidupan kita, baik secara jasmani maupun rohani. 祷告可以解决我们肉体的软弱，也可以解决我们灵命的软弱。 Doa adalah jawaban atas segala penderitaan hidup kita. 祷告就是我们经历苦难的答案。 Saudara, kuasa doa dapat menghindarkan kita dari penderitaan apabila itu yang dikehendaki oleh Allah. 若是神许可的话，祷告真是能够释放我们从这个苦难中。 Saya ulangi,
kuasa doa dapat menghindarkan atau melepaskan kita dari penderitaan hidup jika itu yang dikehendaki oleh Allah 再 bagi 说， kita. 若是神许可的话，那么我们能够从祷告的能力中，从这个苦难中得到释放。 Nah, karenanya buku Katekismus Singkat Westminster sangat baik mendefinisikan doa orang Kristen itu seperti apa. 所以 Westminster 那能够做这个苦难的一个定义。 Nah, dikatakan doa adalah persembahan keinginan kita kepada Allah untuk hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya di dalam nama Kristus dengan pengakuan dosa-dosa kita dan pengakuan syukur atas belas kasihannya. 祷告就是把我们的一切的这个挣扎呈现到神的面前，照着神的这个意念、神的旨意，他能够释放我们。 Saya ingin kita menggarisbawahi kalimat atau frasa doa adalah persembahan keinginan kita kepada Allah yang sesuai dengan kehendaknya. 我再重复一次，祷告就是把我们的意念呈现给主，但要合乎主的旨意，承认我们的过犯、我们的罪，也为主的爱而感恩。 Nah, karena itu doa dapat menghindarkan kita atau melepaskan kita dari penderitaan atau pergumulan hidup jika itu yang Allah kehendaki bagi kita. 这是神许可的话，我们可以借着祷告，我们从苦难中得到释放。 Nah, saya berikan 2 contoh saja di dalam Alkitab. 举2个圣经里面的例子。 Nah, contoh yang pertama adalah kisah tentang Hana di dalam 1 Samuel pasal 1. 第一就是撒母耳记上记载的哈拿的事。 Nah, kita semua tahu kisahnya. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ada seorang yang bernama Elkana yang memiliki 2 orang istri. Istri yang pertama bernama Hana, istri yang kedua adalah bernama Penina. 我们知道有一个人，他有2个妻子，第一个就是哈拿，第二个就是毗尼娜。 Dan Alkitab memberitahukan kepada kita, Penina memiliki anak tetapi Hana tidak karena dia mandul. 毗尼娜有儿子，但是哈拿却不能够生育。 Dan hal itulah yang membuat Penina setiap hari membuli, menghina Hana karena dia tidak memiliki anak. 因为哈拿不能够生育，每一天毗尼娜就欺负他。 Dan Alkitab memberitahukan kepada kita betapa menderitanya, betapa susahnya Hana. Hampir setiap hari dia menangis, dia berseru, dia berdoa kepada Tuhan. 哈拿非常的伤心，每一天他哭着向上帝祷告。 Dan Alkitab memberitahukan Allah mendengar doa Hana. 上帝垂听了哈拿的祷告， Allah menjawab doa Hana sehingga Hana beroleh seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. 赐给他一位男儿，取名撒母耳。 Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana ketika keinginan kita bisa bertemu dengan kehendak Allah, keinginan Allah itu bisa menjadi jawaban atas pergumulan dan penderitaan hidup 当 kita. 我们的意念能够与主的旨意相合的时候，就能够让我们得到释放。 Nah, contoh yang kedua adalah kisah tentang Hizkia di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 第二个例子就是在列王记下西西家王。 Nah, Alkitab juga memberitahukan kepada kita bagaimana Hizkia menderita sakit dan hampir mati. 说到西西家王病得要死了， Dia begitu menderita oleh karena penyakit. 他非常的痛苦。 Tapi di tengah-tengah penderitaan itu dia berdoa, memohon kesembuhan yang daripada 他 Tuhan. 向上帝祷告，求上帝医治他的病。 Dan Alkitab memberitahukan kepada kita, Tuhan menjawab doa Hizkia. 后来上帝答应了他的祷告， Hizkia disembuhkan dari penyakitnya. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup 15 tahun lagi. 西西家王被医治了，而且他能够再活15年。
Jadi dari dua contoh ini kita bisa melihat bagaimana kuasa doa itu bekerja di dalam diri orang percaya. Bahwa doa itu bisa melepaskan kita dari pergumulan atau penderitaan jika benar itu yang dikehendaki oleh Tuhan. 从这两个例子我们可以看见，若是我们的祷告合神的心意的话，那么我们就能够从上帝那里得到帮助，得到释放。 Nah, tetapi tolong dicatat. 但是你要记好， Tolong diingat dengan baik. 你要好好的记好。 Doa tidak selalu, saya ulangi. Doa tidak selalu melepaskan kita dari segala kesulitan dan penderitaan hidup. 祷告不总是能够让我们从苦难中、挣扎中得到释放。 Namun ada kalanya melalui doa Allah memberikan kita kekuatan atau memberikan kekuatan kepada orang percaya untuk dapat menanggung segala perkara, segala pergumulan, segala penderitaan itu di dalam Dia. 但是当我们祷告的时候，虽然我们的祷告不蒙应允，但是神能够给我们力量来胜过我们所经历的苦难或挣扎。 Jadi tidak selalu kuasa doa itu bisa melepaskan kita dari penderitaan atau pergumulan hidup. Tetapi ada kalanya Allah memakai doa itu untuk memberi kekuatan kepada kita, kepada orang percaya. Supaya kita sanggup menanggung segala penderitaan, segala pergumulan di dalam Tuhan. 所以祷告不总是能够让我们从苦难中、挣扎中得到释放，但是当我们祷告的时候，神就要赐给我们能力，让我们能够顶得住这个苦难，我们能够胜过这个苦难。 Nah, karena waktu kita lihat satu contoh saja di dalam Alkitab. 我们举一个例子， Di dalam kisah Rasul Paulus. 在使徒行传， Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. 在哥林多后书12章7到10节那里。 Nah, kalau kita membaca di dalam kisah ini, di sana kita melihat bahwa 3 kali Rasul Paulus berdoa kepada Allah supaya Allah melepaskan dia dari duri dalam daging yang dia alami di dalam dirinya yang membuat dia sangat-sangat menderita. 我们知道保罗身上有一根刺，他向上帝3次的祷告，因为他非常的痛苦。 Saudara-saudara, para penafsir Alkitab coba mengartikan apa duri dalam daging yang dimaksudkan oleh Paulus. 解经家要试图要解释这个保罗肉中的刺是什么。 Nah, ada yang mengatakan itu adalah penyakit fisik yang dialami oleh Rasul Paulus. 有人说那是保罗肉体的软弱。 Tetapi ada juga yang menduganya sebagai tekanan atau hinaan yang dialami oleh Rasul Paulus dari para rasul-rasul palsu yang coba menyerang dia, yang coba menggugat kerasulan Rasul Paulus. 有人解释为是那些假使徒对保罗的这个欺压虐待。 Tetapi apapun yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tentang duri di dalam daging itu. 但是无论如何，保罗所谓的这个肉中的刺， Alkitab menunjukkan kepada kita betapa menderitanya Paulus oleh karena hal itu. 圣经告诉我们说，保罗因着这个肉中的刺，他非常的痛苦。 Sehingga dia 3 kali berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengangkat duri dalam daging. 以至于他3次向上帝祷告，求上帝取去他的这根刺。 Nah, pertanyaannya apakah Tuhan mengangkat penyakit itu atau apapun itu yang membuat dia menderita dari dalam diri Paulus? 神有取去他的这个痛苦吗？ Jawabannya adalah tidak. 没有。 Tuhan hanya menjawab doa Paulus dengan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 神这是向保罗，神回答保罗说：“我的恩典够你用，因为我的能力是在软弱人的身上得以显明。” Nah, lalu kita akan bertanya, apakah doa Rasul Paulus kurang berkuasa? 难道保罗的祷告没有能力吗？ Jawabannya pasti bukan. 不是的， Tetapi karena rencana Allah adalah ingin memakai penderitaan yang dialami oleh Paulus untuk menyatakan kuasanya secara sempurna
di dalam diri Paulus. 但是上帝要借着保罗所经历的这个痛苦，使上帝的能力在保罗的身上显明出来。 Jadi di sini kita melihat bagaimana doa itu tidak harus atau tidak selalu melepaskan kita dari penderitaan atau pergumulan hidup. Tapi ada kalanya Tuhan memakai doa itu untuk menguatkan kita supaya kuasanya sempurna kita alami di dalam hidup kita. 祷告并不总是能够解决我们所遭遇的苦难或挣扎，但是上帝借着祷告，正是能够让他的全能 彰显在我们的身上。 Nah, saudara-saudara, kuasa doa bekerja di dalam seluruh aspek penderitaan hidup yang kita alami. 祷告正是在我们苦难中所有的层面上被彰显出来。 Ada kalanya kuasa doa itu melepaskan kita dari penderitaan yang kita alami. 祷告有的时候能够让我们从困难中得到释放。 Jika itu yang dikehendaki oleh Allah bagi 若 kita. 那是合乎神的旨意， Nah, tetapi ada kalanya kuasa doa memberikan kita kekuatan untuk menghadapi dan menjalani penderitaan hidup di dalam Tuhan. 但是祷告也能够给我们力量，让我们能够以苦难共处，我们甚至能够胜过苦难。 Nah, karenanya apapun yang menjadi pergumulan hidup yang kita alami hari ini yang membuat kita benar-benar sangat menderita di dalam hidup kita. 所以今天我们若是经历很大的苦难的话， Mungkin pada saat ini ada di antara kita yang sedang bergumul dengan masalah di dalam rumah tangga kita, 家庭里面的问题， masalah di dalam keluarga kita, 我们家庭里面所经历的 masalah 难 di 处， dalam usaha pekerjaan kita yang sulit. 我们工作我们谋生的困难， Mungkin di antara kita ada yang sedang bergumul dengan kondisi ekonomi kita yang kekurangan. 我们经济上的缺乏， Mungkin di antara kita ada yang sedang bergumul dengan kondisi kita, studi kita yang benar-benar pelik, benar-benar sulit. 我们学业上遇到的很大的困难， Atau mungkin juga di antara kita pada saat ini ada yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan kita secara pribadi, atau kondisi kesehatan orang-orang yang kita kasih yang benar-benar sangat-sangat mengkhawatirkan. 我们自己健康的苦难，或者我们亲爱的人所经历的健康的苦难。 Saudara-saudara, mungkin pergumulan-pergumulan itu membuat kita benar-benar sangat menderita dalam. 这些苦难、这些挣扎，让我们非常的难受。 Tetapi seberat apapun 但是 pergumulan hidup yang kita alami. 无论何等的沉重， Nah, pertanyaannya, sudahkah kita membawa setiap pergumulan itu, setiap penderitaan hidup yang kita alami di dalam doa kepada Tuhan? 问题是我们是否已经把这些经历的苦难挣扎带到神的面前呢？ Saudara-saudara, kalau kita mengerti, kita memahami bahwa doa adalah jawaban bagi segala aspek pergumulan di dalam hidup kita, baik jasmani maupun rohani, maka seharusnya kita membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. 若是我们知道祷告正是能够帮助我们从我们肉体或者我们灵性上所经历的痛苦得到释放的话，我们就应该用祷告把这些苦难交托在神的手中。 Nah, kalau kita memahaminya seperti ini, fokus kita menjadi berubah. 若是我们能够明白这一点，我们的注意 Sekarang yang 点就 menjadi 不一样了。 concernnya adalah bukan sebesar atau seberat apa pergumulan itu yang membuat kita menderita. 不是说那个苦难有何等的大，让我们非常的难过， Tapi apakah kita sudah membawa segala pergumulan-pergumulan itu di hadapan Allah melalui doa kita? 问题是我们是否已经将这些事以祷告带到神的面前？ Nah, bukankah pujian Yesus kawan yang sejati mengingatkan kita kebenaran yang penting ini? 有一首诗歌就是《耶稣恩忧》这首诗歌， Tahu? 你会唱吗？ Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya.
dalam doa pada. Oh, betapa kita susah. Oh, betapa kita dan percuma berlelah. Dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri. Bila kurang pasrah di dalam doa padanya. Dalam doa padanya. 我们能够把每一件事带到神的面前，就是借着我们的祷告。 Segala hal boleh dibawa kepada Yesus, kawan yang sejati. 带到我们好朋友的面前，带到耶稣的面前。 Nah, bagaimana kuasa doa itu bekerja dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang kedua, 第二， kuasa doa bekerja di dalam segala pergumulan bangsa kita. 祷告的能力能够应付我们国家民族经历的困难。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. 可以从17、18节这里看见这个真理。 Nah, di dalam bagian ini Yakobus mengambil Elia sebagai contoh dari seorang yang benar yang memiliki kuasa doa di dalam hidup. 这里雅各用以利亚，他是一位祷告蛮有能力的人做例子。 Saudara-saudara, kalau kita membaca latar belakang kisah ini ada di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 sampai pasal yang ke-18. 我们可以从列王记上第17章、18章那里看见以利亚的这个事件。 Nah, Alkitab memberitahukan kepada kita saat itu Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahab. 那个时候以色列的王是亚哈王， Dan Ahab adalah orang yang jahat di 亚 hadapan. 哈是一位恶王。 Bersama-sama dengan Isabel permaisurinya, ia telah menjauhkan bangsa Israel daripada Tuhan dan menyuruh bangsa Israel untuk menyembah Baal. 他以他的王后这个耶洗别带领以色列人远离上帝，要他们去拜他们的假神巴力。 Saudara, karena kejahatan ini, karena dosa ini, Allah menghukum bangsa Israel dengan menahan hujan selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan. 因为他们所犯的这个上帝就惩罚他们，让雨水在3年6个月里面没有在以色列地降下。 Dan di sepanjang masa kemarau yang panjang itu bangsa Israel dan sekitarnya mengalami kelaparan hebat karena langit tidak mengeluarkan hujan dan bumi tidak mengeluarkan buah. 因为没有降雨，地不能够这个作物不能够生长，以色列人就经历一个很大的饥荒。 Saudara-saudara, masalah ini menjadi satu masalah nasional, masalah yang dialami oleh seluruh bangsa 这 Israel. 是一个全国性、全民族性的一个灾祸。 Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita setelah pertempuran dengan 450 nabi palsu di Gunung Karmel. 但是后来我们知道，这个以利亚跟450位的假先知在加密山那里作战。 Elia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menurunkan hujan bagi Israel. 那个时候，以利亚就向上帝祷告，求上帝降下雨水。 Dan Alkitab memberitahukan kita, Tuhan menjawab doa Elia. 圣经告诉我们说，上帝答应他的祷告。 Di dalam Yakobus pasal 5 ayat 18 yang kita baca hari ini, Alkitab mengatakan langit mengeluarkan hujan dan bumi menghasilkan buah. 第18节，他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产。 Saudara-saudara, bangsa Israel selamat dari ancaman kematian karena kelaparan. 本来以色列人是因着饥荒，他们几乎都会死去的。 Kuasa doa menjawab pergumulan bangsa Israel. 但是祷告的能力回答了以色列人的这个苦难，他们 Saudara-saudara, 的挣 mungkin 扎。 waktu kita membaca atau kita mendengar khotbah pada pagi hari ini, 当我们今天听到的时候， nah kita akan berpikir atau bertanya, Pak Safred, itu kan Elia. Elia adalah seorang nabi yang besar. 可能你会说，那不是一个很伟大的先知以利亚吗？ Apakah saya bisa seperti Elia? Apakah saya bisa berdoa seperti Elia? 我怎么能够像以利亚那样祷告，有那么大的能力呢？ Saudara-saudara, tolong dicatat atau diingat dengan 你 baik. 应该记好，
bukan Elia yang berkuasa, tetapi ada kuasa di dalam doa Elia. 不是以利亚有能力，但是是在以利亚的祷告里面有上帝的能力。 Dari mana kita tahu? 我们怎么知道呢？ Alkitab di dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 memberitahukan kepada kita bahwa Elia adalah manusia biasa yang sama seperti kita. 17节哪里说到以利亚与我们是一样心情的人，是跟我们一样的人？ Jadi bukan karena Elianya yang berkuasa, 不是说以利亚有能力， tetapi karena ada kuasa di dalam doa Elia. 因为以利亚祷告的以利亚的祷告里面有上帝的能力。 Nah, saudara-saudara, Alkitab memberikan kita banyak contoh tentang kekuatan doa atau kuasa doa dari orang-orang biasa yang penuh dengan kelemahan yang sama seperti kita. 圣经告诉我们，有很多像我们同样软弱的平凡的人，他们的祷告有很大的能力。 Nah, mari kita lihat beberapa contohnya di dalam 我们来 Alkitab. 看好几个例子。 Kalau kita membaca di dalam Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 13, Alkitab memberitahukan kepada kita, Yosua berdoa dan matahari berhenti. 约书亚书里面提到，约书亚祷告，太阳就停住了。 Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 32 sampai 35, Alkitab mengatakan Elisa berdoa dan anak perempuan Sunem dibangkitkan dari kematian. 列王记下哪里说到以利沙祷告，苏念的女儿她能够死里复活，死后复活。 Yesaya 37 ayat 36 memberitahukan kepada kita ketika Hizkia berdoa 185.000 tentara Asyur dibunuh oleh malaikat Tuhan. 西西家王祷告，上帝的使者就击杀了185000的敌人，就是亚述人。 Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 5 sampai 10, Alkitab juga memberitahukan kita ketika gereja di Yerusalem berdoa, maka Petrus dibebaskan dari penjara. 使徒行传说到，当这个耶路撒冷教会祷告的时候，彼得能够从监狱里面出来。 Saudara-saudara, kisah-kisah ini semuanya adalah kisah tentang orang-orang biasa yang sama seperti kita yang memiliki kelemahan 刚 di 才 hadapan Allah. 这些祷告的人就好像我们一样，是平凡的人，是软弱的人。 Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa ada kuasa di dalam doa 这 orang 就 yang 告 percaya. 诉我们，在祷告里面有上帝的能力。 Ketika kita sungguh-sungguh berdoa, berseru kepada Tuhan. 当我们恳切祷告，向神呼 Dan 求 itu 的时 yang 候， menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. 若是那是合乎神的旨意， Maka Tuhan akan menjawab doa-doa. 神就答应我们所求的。 Saudara-saudara, ada kuasa di dalam doa. 在祷告里面有能力。 Nah, oleh sebab itu sebagai seorang warga gereja dan juga warga negara yang baik, 所以我们身为一个好的国民， kita harus berdoa bagi pergumulan 我 negara. 们应该为着我们的国家的难处祷告。 Karena ini adalah salah satu tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita. 这是上帝给我们的责任。 Sebagaimana Tuhan Allah mengingatkan orang-orang Israel di pembuangan di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu berada dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Ini juga yang harus menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang warga negara. 上帝告诉那些被掳的以色列人：你们要为那城求平安，为那城求告耶和华，因为那城的平安，你们也随着的平安。这句话也是告诉我们，这是我们身为国民的一个责任。 Saudara-saudara, kita harus berdoa bagi negara. 我们应该为我们的国家祷告。 Ada begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan yang sedang dialami atau dihadapi oleh negara kita 我 pada 们的 saat 国 ini. 家正在面临很多的难处。 Kita harus mendoakan para pemimpin-pemimpin negara ini agar diberi kekuatan, diberi hikmat, hati yang takut akan Tuhan untuk memimpin negara ini. 为我们的领袖祷告，让神赐给他们能力、智慧，还有敬畏神的心。 Setidaknya kita harus mendoakan presiden kita,
Pak Jokowi kalau kita lihat siang malam bekerja dari ujung sampai ke ujung tanpa kenal lelah untuk negara ini. 最起码我们要为我们的总统做国卫总统祷告，他非常的忙碌，从西走到东。 Doakan juga untuk pemulihan kondisi ekonomi negara kita pasca pandemi 19 yang melanda seluruh dunia, yang membuat ekonomi negara kita juga menjadi sulit. 也为我们国家的经济祷告。疫情过后，我们国家的经济也受到了很大的影响。 Nah, ingat juga di dalam doa kita dampak dari perang Rusia Ukraina yang mempengaruhi ekonomi seluruh dunia termasuk negara kita yang membuat harga-harga melonjak naik, bahkan 60 negara di dunia ini terancam bangkrut. 我们也应该为着俄罗斯、乌克兰的战争引起的这个很不好的这个影响，它让经济动荡，还有物价高涨，我们应该为这件事祷告。听说有60个国家几乎要破产了。 Jadi dunia tidak sedang baik-baik. 所以我们的世界不是在 Kita harus 好的 mendoakan. 处境里面。 Doakan juga untuk kestabilan sosial, kestabilan politik menjelang pemilu serentak tahun 2024 yang akan datang. 也为着2024年普选祷告，为着我们社会政治的稳定祷告。 Doakan juga untuk pemberantasan korupsi di negara kita supaya dilakukan lebih serius lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. 我们也为着国家消除贪污的事祷告，让这个行动能够很正确的去执行。 Demikian juga doakan untuk penegakan hukum di negara ini. 也为着我们国家树立这个法律的事祷告。 2 bulan ini kita dipertontonkan oleh satu kasus yang besar, kasus polisi, tembak polisi yang sampai hari ini kita belum melihat ujungnya mau seperti apa. 我们2个月以来就听见这个警察开枪打死警察的事，到今天还没有一个结果。 Saya tidak bicara soal kasus ini. 我没有谈论这个事 Tapi 件， ini adalah gambaran dari penegakan hukum di negara kita. 这是我们国家树立法律的一个描述。 Kita harus mendoakan supaya para penegak hukum ini diberikan hati yang takut akan Tuhan untuk menegakkan hukum dengan sebaik-baik, 我们 seadil-adil. 应该为这些执法者祷告，让他们有一颗敬畏上帝的心，能够很公正的来执行国家的法律。 Kuasa doa bekerja di dalam segala aspek pergumulan bangsa kita. 祷告在我们国家民族的困境中运作。 Yang terakhir, kuasa doa bekerja di dalam menjangkau orang yang terhilang bagi Kristus. 祷告的能力能够接触到那些灭亡的人，世上的人。 Saudara-saudara, hal ini yang bisa kita lihat dalam Yakobus pasal 5 ayat 19 sampai ayat 20. 19节、20节可以看见这个真理。 Kalau kita membaca di dalam kedua ayat ini, memang kita tidak akan menemukan kata doa ada di sana. 在这2节里面，我们没有看见“祷告”这2个字。 Tetapi konteks kedua ayat ini tidak bisa dilepaskan dari ayat-ayat sebelumnya, ayat 13 sampai 17 yang berbicara tentang kuasa doa. 但是这2节跟上面13节所提到的祷告的能力是有相关的。 Nah, karena itu di dalam ayat 19 dan 20 Alkitab berkata, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. 19节，我的弟兄们，你们中间若有迷失真道的人，有人使他回转，这人该知道，叫一个罪人从迷路上转回，便是救一个灵魂不死，并且治盖许多的罪。 Saudara-saudara, kata menyimpang di dalam ayat ini itu berarti menjauh. 这里说到这个迷失真道，就是 menyimpang dari kebenaran, Justru- artinya menjauh secara bertahap dari kebenaran Allah. 就迷失真道，就是离开上帝的道， Atau menyimpang dari jalan Allah. 就是离开上帝的道路。 Nah, pertanyaannya, siapa mereka? Siapa yang dimaksudkan oleh Rasul Yakobus? 是谁呢？ Ada 2 kelompok orang. 有2组的人。 Yang pertama dalam ayat 19 dikatakan, mereka ada di antara kamu. 就是说到在你们中间的一些人，
Berartinya mereka adalah bagian dari jemaat Tuhan. 就是在信徒们中间， Mereka adalah orang-orang yang sudah percaya. 他们已经信了主， Mereka adalah teman gereja kita. 他们是教会的弟兄姐 Mereka 妹， adalah teman-teman persekutuan kita. 是我们团契里面的肢体。 Tetapi mereka menjauh atau menyimpang dari kebenaran. 但是现在他们离开了上帝的真道。 Nah, kelompok orang yang kedua di dalam ayat 20 dikatakan orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat. 第24节说到另外一组人，就是从迷路上转回的罪人， Nah, ini berbicara orang yang belum percaya. 是说到还没有信主的 Orang 人， yang masih berada di luar Kristus. 是在基督以外的人。 Nah, jadi kita harus mendoakan orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah. Baik orang yang ada di antara kita, teman-teman gereja kita, teman persekutuan kita yang sudah menjauh dari kebenaran Allah. Maupun bagi mereka yang masih terhilang, yang belum percaya kepada Kristus. 所以我 Kita 们要 harus 为在 mendoakan 我 mereka. 们中间离开正道的肢体，还有那些还没有信主的人，让他们能够回转。 Saudara-saudara, ini adalah strategi peperangan rohani yang paling dasar dan paling penting. 这是我们激烈属灵战争的一个策略。 Kita harus mulai dari doa. 我们应该从祷告开始， Kita harus mendoakan orang-orang yang menyimpang dari jalan 我 Tuhan. 们应该为那些从正道上离开正道的人祷 Agar 告， mereka berbalik ke jalan Tuhan. 让他们能够回转，回到上帝的道路上。 Nah, karenanya hari ini pertanyaan yang harus menggelisahkan pikiran dan hati kita. 这应该是让我们感觉到不安的一个问题。 Apakah kita berdoa bagi rekan-rekan kita yang telah menjauh dari 我 kebenaran? 们是不是已经为我们中间离开正道的肢体们祷告呢？ Seberapa sering kita berdoa bagi orang-orang yang terhilang, yang masih berada di luar Kristus, supaya mereka bertobat dan percaya kepada Kristus? 我们又有多少的时候为那些还没有认识主、离开上帝真道的人祷告呢？ Jangan jemu-jemu berdoa bagi saudara-saudara kita yang masih menjauh dari kebenaran Allah, dan bagi mereka yang masih terhilang di luar Kristus. Karena doa memiliki kuasa untuk membawa orang-orang yang masih jauh dan orang-orang yang terhilang datang kepada 你不要 Kristus. 厌烦为他们祷告，因为你要知道，祷告的能力能够让这些人回转。 Nah, kuasa doa orang percaya. 信徒们祷告的能力， Alkitab khususnya dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 20 yang kita baca pada hari ini mengingatkan kita akan 3 kebenaran yang penting ini. 刚才雅各书5章是3到20节，告诉我们3个真理。 Bahwa yang pertama, kuasa doa bekerja di dalam segala aspek penderitaan hidup kita. 祷告在我们苦难中的所攀援的角色，它的 Yang 运作。 kedua, kuasa doa bekerja di dalam segala pergumulan bangsa kita. 祷告在我们国家民族所面对的困难中运作。 Dan yang ketiga, kuasa doa bekerja di dalam menjangkau orang yang terhilang 祷告的 bagi 能力 Kristus. 能够去得着那些世上的人，还没有认识耶稣的人。 Nah, karenanya mari sama-sama kita hafalkan Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sama-sama. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau.
suci